Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 主内弟兄姐妹们平安。 Ada sukacita hari ini Saudara? 当然今天有喜乐 Saya lihat hari ini banyak wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. 啊，今天看见很多脸孔都带着笑容喜乐 Saudara, kurang lebih 2 bulan kita tidak ibadah tatap muka seperti ini. 啊，差不多已经2个月我们没有实体的聚会。 Dan hari ini kita kembali dalam ibadah tatap muka ini. 那么今天我们可以继续在一起有实体的聚会。 Dan saya yakin sekali banyak yang rindu mau datang hari ini sebenarnya. 我相信今天很多弟兄姐妹都渴慕能够来参加， Tetapi untuk saudara yang ada di rumah hari ini, 但是今天参加直播的， mari tetap jaga kerinduan dan kehausan itu. 让我们能够保持一个渴慕的心。 Karena di minggu-minggu berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, saudara juga bisa nanti hadir dalam ibadah ini. 因为接下去下星期可能弟兄姐妹也可以来这里参 Nah, 加。 kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita, 我们感谢神何等爱我们， sehingga ibadah ini kita bisa laksanakan kembali dalam ibadah tatap muka. 让我们今天可以有再一次实体的这个聚会。 Nah, saudara, sebelum kita baca firman Tuhan hari ini, 还未读神话语之前， saya ajak kita boleh memberi senyum kiri kanan kita. Saudara, mungkin sudah lama kita nggak ketemu ya. 给你左右的微笑。 Oh iya, senyumnya nggak kelihatan ya. Baik saudara, mari kita melihat firman Tuhan hari ini dengan tema persembahan tak bercacat. 那么今天我们要看神的话语，我们的主题是无瑕疵的奉献。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-14. 希伯来书第9章第6到第14节。 Ibrani 9 ayat yang ke-6 sampai 14, demikian firman Tuhan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. 读经支持。 Saudara, saya ada 2 gambar. 在这里有相片， Gambar yang pertama ini adalah gambar penyekatan jalan. 在这里就是堵路的一张照片， Saudara, ini di masa PPKM darurat kita banyak menjumpai hal ini. 就是在这个有隔离生活的时候，我们常常看见的。 Baik jalan di Sunter atau di Gunung Sahari misalnya, itu ada penutupan seperti 不 ini. 论是在顺德区或者古农沙哈里都有， Jadi aksesnya itu ditutup, nggak bisa dilewati. 所以它的路被堵住，我们就不能经过那里。 Lalu ada gambar yang kedua, saudara. 第2张的这个照片， Nah, ini adalah gambar internet yang terputus. 网路断了，
Jadi akses internetnya itu tidak ada, saudara-saudara. 所以我们再不能使用这个网络。 Kalau itu terjadi di laptop kita, di HP kita, itu berarti tidak ada jaringan internetnya. 就是我们的手机不能使用的时候，等于说网络断了。 Internet hari ini itu sudah menjadi satu kebutuhan seperti kebutuhan mendasar buat kita. 所以网络好像是我们人生中不可缺乏的。 Saudara, hampir setiap minggu kita doakan supaya internet di gereja ini jangan sampai terganggu. 我们每一个星期都祷告，让我们教会的这个网络不 Ini 受 kalau 阻碍。 internet yang di atas ini terganggu, saudara yang ada di rumah itu terganggu juga mengikuti ibadah 因为 ini. 就是这里的网络受阻碍的话，在家参加直播的也是受影响。 Nah, saudara, baik akses jalan maupun akses internet itu begitu penting bagi kita. 所以不论是路还是网络，都对我们都很重要。 Tetapi terkadang akses ini juga tertutup, saudara-saudara. 但是有时候这些路都会被堵住了。 Nah, saya mengajak kita untuk memikirkan satu hal, saudara. 我们今天要好好思考一件事， Bahwa relasi manusia dengan Allah bisa juga tersekat, aksesnya tertutup dan tidak ada koneksi. 我们知道我们与神的关系有时候也会受堵住没有很好的关系。 Nah, kapan hal itu terjadi bagi kita, saudara? 什么时候会发生呢？ Mungkin ada yang berkata saat seseorang itu kaya. 可能有人说，当一个人富有的时候， Sebab orang-orang kaya itu meninggalkan Tuhan. 因为有钱人都喜欢离弃神， Tetapi apa betul demikian, saudara? 但是事实是不是如此？ Faktanya itu banyak orang-orang kaya yang justru mengasihi Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. 很多事实告诉我们，有钱人他们都很爱神，也很支持神的工作。 Atau mungkin juga ada yang berkata bahwa seseorang itu terputus hubungannya dengan Tuhan kalau dia jatuh susah, miskin, sakit. 也有人说，当一个人跟神会失去良好的关系的时候，就是在他痛苦病痛的时刻。 Tetapi faktanya juga banyak orang miskin, orang susah justru sangat dekat dengan Tuhan. 但是事实也告诉我们，当一个人在贫穷的时候、痛苦的时候，也会亲近神。 Jadi apa yang sebenarnya yang membuat relasi kita dengan Tuhan itu terputus? 什么能够影响我们与神的关系断绝呢？ Ternyata saudara-saudara, 原来 bukan kemiskinan dan kekayaan yang membuat relasi kita dengan Tuhan itu tersekat. 不是贫穷有钱叫我们与神的关系断绝， Dosa yang membuat relasi kita dengan Tuhan itu tersekat sebenarnya. 是罪让我们与神的关系。 Sesudah ini kita bisa lihat seperti kejadian yaitu kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. 我们可以看在圣经，当亚当夏娃堕落在罪中， Sebenarnya Tuhan Allah itu menginginkan mereka supaya taat kepada Dia. 其实神要他们顺服神， Tetapi justru mereka tidak mau, saudara. 但是他们不要， Dan itulah dosa. 那就是罪。 Tuhan Allah mau mereka menyembah Dia, tapi justru mereka menyeleweng, saudara. 神要他们敬拜神，但是他们不要， Dan itu juga dosa. 这也是罪。 Tuhan Allah mau mereka agar mereka hanya betul-betul mengasihi Dia, mentaati Dia, menyembah Dia, tapi justru mereka menolak. 当神要他们真正的顺服神、爱神的时候，他们拒绝了。 Ketidaktaatan seperti ini yang disebut sebagai dosa, dan itu yang membuat relasi manusia itu terputus dengan Allah. 他们的不顺服就是罪，以至于他们与神的关系断绝了。 Jadi sejak kejadian 3 itu relasi kita dengan Tuhan itu menjadi ada tersekat, saudara, ada penyekatannya. 自从那件事之后，我们与神的关系就开始有阻碍。 Dan itu yang kita rasakan hari ini, saudara. 今天是我们所感受到的。 Dan penyekatan ini kita bisa melihat itu misalnya di dalam kehidupan bangsa Israel. 那么在这个各节的事上，我们会看以色列们他们， Itu kelihatan sekali di dalam ibadah mereka di bait suci. 当他们来到圣殿敬拜神的时候， Saudara, ibadah mereka di bait suci itu penuh dengan penyekatan, saudara. 他们来到神面前敬拜的时候，都要经过很多的这个阻隔， Akhirnya mereka itu tidak bisa bertemu Tuhan secara langsung. 以至于他们不能直接的脸对脸见到神， Tidak seperti kita hari ini, saudara. 不像我们今天。 Pada zaman PL, orang-orang yang bisa ketemu Tuhan itu hanya para imam, saudara. 所以在旧约的时候，能够直接来到神的至圣所，只有
祭司。 Saudara, di dalam bait suci kalau kita perhatikan itu ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. 在神的圣殿那时候有圣所，也有至圣所。 Yang bisa masuk di dalam ruang kudus itu hanya para imam. 能够进到这个至圣所的地方都是大祭司。 Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 6 yang tadi kita baca, 就是我们看今天所读的第6节。 di sini dikatakan bahwa demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. 在这里告诉我们，这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐幕，行拜神的礼。 Hanya para imam yang bisa masuk ke dalam tempat yang kudus ini. 所以只有祭司能够进到第一层的帐幕， Jemaat biasa nggak bisa, saudara. 普通信徒不能进去。 Tidak seperti kita hari ini. 不像我们今天， Zaman itu hanya imam yang bisa masuk ke dalam. 第一层的帐幕只有祭司能够进去。 Nah, saudara, apa yang mereka lakukan di sana? 那么他们在那里做什么呢？ Yaitu mereka membakar ukupan dari wangi-wangian. 他们在那里献上这些所献上的祭物。 Kemudian mereka juga menjaga supaya lampu di sana tetap menyala. 他们要保持灯还是亮座。 Kalau saudara perhatikan di sini ada lampunya, saudara, ada kekidian di sini. 就是弟兄姐妹看有金灯台也有灯。 Tugas mereka menjaga supaya lampu ini tetap menyala. 他们要有政务要保持这些灯都亮座。 Dan kemudian itu mereka menyediakan roti untuk dibakar juga, saudara. 他们也预备这个饼用来献上的。 Dan kemudian itu mereka memercikkan darah 7 kali di dalam ruangan itu. 在那个圣所，他们也撒了7次这个血。 Saudara nanti bisa baca di dalam Imamat pasal 4 ayat 6. 那么我们可以从这个民数记第4章第6节可以看见。 Jadi imam itu dia mencelupkan tangannya ke dalam darah. 那么祭司把他的手放进这个血里面。 Lalu kemudian 7 kali dia memercikkan sedikit dari darah itu, ya, 7 kali, saudara. 他撒这个血7次。 Dan kemudian dia melakukannya itu di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. 那么他就是在神的面前，在这个帐幕的各离的地方，在哪里撒这个血？ Hanya imam-imam yang bisa melakukan ini. 只有祭司能够做这些事， Jemaat biasa, umat biasa itu nggak bisa. 普通信徒不能这么做。 Nah, saudara, di situ ada tempat ruang maha kudus. 在那里也有至圣所， Nah, siapa yang bisa masuk di dalam ruang maha kudus? 是谁可以进到至圣所呢？ Nah, saudara, di dalam ayat 7 yang tadi kita baca dikatakan, 在第7节我们所读的， tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang bisa masuk ke situ. 至于第2层的帐幕至圣所，唯有大祭司1年1次。 Jadi imam-imam biasa itu hanya masuk ke tempat kudus, tetapi untuk ruang maha kudus itu adalah hanya imam besar saja yang masuk. 所以祭司只能够进到第1层的圣所，大祭司可以进到至圣所。 Itu pun saudara kalau perhatikan dia hanya bisa masuk 1 kali setahun. 只有1年可以进1次， Ini nggak bisa sekali seminggu atau sekali sebulan atau beberapa kali dalam setahun, nggak bisa, saudara. 不能1个星期1次，1个月1次，这1年几次？Hanya 1 kali untuk 1 tahun. ？1年只可以进去1次。 Kalau saudara perhatikan betapa rumitnya akan hal ini. 我们看它的条例何等的复杂。 Bahkan saudara kalau kita perhatikan di sana, yaitu adalah dia harus juga masuk dengan membawa darah yang dia persembahkan untuk dirinya dan juga untuk pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat Tuhan. 他要带住这个为自己赎自己罪的血，以及以色列民族的这个血进到里面。 Jadi imam ini yang menjadi pengantara antara Allah dengan umat Tuhan. 所以大祭司是神与人的这个中保。 Kalau saudara perhatikan itu memang begitu rumit sekali, saudara. 所以我们看很复杂。 Ibadah di dalam perjanjian lama itu begitu rumit, begitu sulit, dan penuh dengan aturan-aturan yang begitu banyak. 所以我们看在旧约时代的这个敬拜
何等的复杂，很多的律例条例要去遵守。 Hal seperti ini kita tidak jumpai dalam ibadah kita hari ini. 但是我们今天在神的面前的敬拜，我们没有见到这些东西。 Tetapi kenapa mereka yang ada di dalam perjanjian lama harus melaksanakan hal ini? 为什么他们在旧约的时候要这么做呢？ Nah, saudara, ini yang perlu kita renungkan. 这是我们要好好思考的。 Kenapa mereka di dalam PL itu menghadapi seperti ini? 为什么他们在旧约时代要面对这种问题？ Nah, saudara, kalau perhatikan di dalam ayat yang ke-8 itu memberi jawaban buat kita. 第8节给我们答案。 Mari kita perhatikan di sini dikatakan dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. 所以在这里告诉我们，圣灵用词指明头一层帐幕曾存在的时候，因为它的这个各节还没有被打通。 Jadi masalahnya di sini sebenarnya, saudara. 问题就是在这里， Jalan itu tertutup. 因为它的路还没有被打通， Aksesnya itu belum terbuka, saudara. 它的路还没有通， Sama seperti jalan yang tadi disekat itu. 好像刚才我们看被堵住的路， Sama seperti internet yang terputus koneksinya. 像网路已经断绝了， Jadi jalan itu tertutup. 路还是被堵住， Belum dibuka, saudara. 还没有常开， Sehingga mereka masih hidup melakukan aturan-aturan seperti itu. 所以他们活着还要遵守许许多多的这些律例。 Sehingga untuk menjumpai Allah di dalam perjanjian lama itu tidak mudah, saudara. 所以在旧约，他们要来到神的面前很不容易。 Di dalam ayat yang ke-9 kita memperhatikan lebih dalam lagi, saudara. 在第9节告诉我们， Di sana dikatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalam PL itu hanya sebagai kiasan atau simbol. 那么在第9节告诉我们，旧约所进行的敬拜只是一个象征性， Jadi itu bukan yang real, yang sebenarnya begitu. 不是真实的。 Semua upacara di dalam ibadah itu hanya sebagai simbol, hanya sebagai ilustrasi saja, 所以 saudara. 在旧约所进行的一个敬拜的仪式，都是一个象征性。 Misalnya di dalam HP atau gadget kita, saudara. 比如说，当我们用我们的手机的时候， Kita punya banyak foto keluarga atau foto saudara kita yang ada di luar negeri atau di luar pulau begitu. 可能我们的手机存着很多这些我们的家人、亲戚、朋友的这些像在国外、国内， Barangkali foto-foto itu terkadang kita melihatnya, saudara. 我们可以常常看见这些相片。 Tetapi saudara tahu itu bukan yang real, itu hanya foto, itu hanya gambar saja, saudara. 但是我们知道，我们所看的这些都是相片，不是真 Demikian 实。 juga saudara, ibadah di dalam perjanjian lama itu sebenarnya. 所以在旧约的敬拜也是如此， Itu hanya simbol. 只是一个象征性， Itu bukan yang real. 不是现实 Itu 的， bukan hakikat yang sebenarnya. 不是它不是基本性 Itu 的， hanya bayang-bayang saja, 这 saudara. 是一个画像。 Nanti ada yang real, ada yang lebih sungguh-sungguh, ada hakikat yang sebenarnya. 那么在以后就有真实的它的真实的。 Saudara, firman Tuhan itu luar biasa ya. 我们看神的话语何等的特 Dia 别， menyingkapkan kita tentang rahasia ini. 它会敞开给我们看见这些奥秘。 Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan, 在以弗所书第4章第1节告诉我们， di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. 律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。 Jadi di dalam PL itu hanya bayangan sebenarnya, 所以 saudara. 旧约我们所看见的都是影儿， Itu bukan hakikatnya. 不是真相。 Jadi bayangan itu tidak sesempurna hakikatnya, saudara. 所以我们所看见的影儿不会像真相那么的完美。 Jadi bayangan itu bukan hakikat. 所以影儿不是真相， Dan karena itu bayangan, saudara, 因为它是影儿。 maka kalimat berikutnya mengatakan, 接下去说， karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 总不能借助每年常献一样的祭物，叫那进前来的人得以完全。 Jadi karena itu bayangan, maka setiap orang yang melakukannya tidak akan menjadi sempurna. 所以因着它是影儿，每一个人去履行的都不能变成完全， Itu bukan yang sesungguhnya istilahnya. 因为那不是真相。
Itu hanya bayangan saja. 那是一个影而已。 Di dalam ayat 9b dikatakan, 在9节下半节告诉我们， sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. 在这里告诉我们说，那头一层帐幕做现今的一个表样，所献的礼物和就做良心说，都不能叫礼物的人得以完全。 Jadi korban-korban di dalam PL itu tidak pernah menyempurnakan. 所以，所有在旧约的这些祭物都不能叫那个人得以完全。 Semua itu hanya bersifat bayangan saja. 这一切都是一个影儿。 Nah, saudara Matthew Henry itu memberi satu kalimat yang sangat bagus. Matthew Henry 他讲了一句很好的话。 Tidak ada satupun pemberian-pemberian dan pengorbanan-pengorbanan yang dipersembahkan di dalam kemah yang pertama itu dapat membuat orang yang mempersembahkannya menjadi sempurna. 他说没有一样的祭物，当人现在这个圣所的时候，能够叫那个人得以完全。 Persembahan-persembahan itu tidak dapat menghilangkan ganjaran atau kecemaran atau kekuasaan dosa. 因为我们知道所献上的祭物不能叫那个人从这个罪恶里，从他误会中得以赎清。 Persembahan-persembahan itu tidak dapat membebaskan hati nurani dari kengerian murka Allah. 他们的这个献祭不能叫他们的良心可以从神的震怒中得到释放。 Jadi benar-benar apa yang terjadi di PL itu tidak sempurna. 所以我们看见旧约所履行的一切都不能完全。 Nah, kenapa tidak sempurna? Karena memang nantinya itu ada yang sempurna, saudara. 为什么不会完全呢？因为以后有完全的将要 Nah, 来。 sebelum kita melihat yang sempurna, kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. 当我们还会看这个完全的时候，我们看圣经告诉我们什么？ Di dalam ayat 10 mengatakan, 第4节， karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. 这些事连那饮食和诸般喜怒的规矩，都不过是属肉体的条例。 Jadi di dalam PL itu adalah peraturan-peraturan untuk hidup insani saja. 所以在这里，我们知道就业的条例的是叫我们怎么样生活而已 Hanya peraturan-peraturan lahiriah saja. 这些都是属肉体的条例。 Makanya di dalam PL kalau kita perhatikan, saudara, 所以，若是我们注意在就业， banyak makanan itu nggak boleh dimakan. 很多食物我们都不可吃， Banyak makanan itu haram, saudara. 很多食物都神不许可我们吃。 Misalnya cukyok itu haram, 比 saudara. 如说是猪肉，这是神不许可的。 Di zaman PL itu mereka nggak makan cukyok loh, saudara. 所以在就业，以色列人不吃猪， Kalau hari ini kita ketemu cukyok gimana, saudara? 但是今天就是我们看见有猪脚的话， Pasti kita sikat, saudara. 一定大吃一顿。 Saya termasuk orang yang bisa sikat apa saja, saudara. 牧师他什么都吃， Mau B1, B2, B3 dan seterusnya, saudara. 要什么肉，要猪肉什么肉都吃。 Kalau panatan beda lagi, saudara. 就是黄传道又不一样， Panatan itu setengah PL, setengah PB dia, 他 saudara. 是一半就业一半新业， Kadang dia makan, kadang enggak. 有时吃有时不吃。 Kalau contoh Andi beda lagi, saudara. 就是言传道又不一样， Dulu dia PB, saudara. 以前他是新业的， Sekarang udah PL dia. 现在也是就业了。 Dia benar-benar haramkan, saudara. 他真正有时候不吃这些东西。 Saudara, ini zaman PL itu banyak mengharamkan hal-hal yang seperti ini. 所以在就业，我们知道许多食物神不许可我们吃， Tetapi di PB boleh makan, saudara, ya. 但是在新业已经可以了。 Jangan mengharamkannya lagi. 所以我们不要当做这些都是不洁的物， Kalau Anda mengharamkan berarti Anda masih orang PL. 要是我们还当做这些食物不洁的话，我们还是就业的人。 Ya kecuali alasan kesehatan ya jangan makan ya, saudara. 但是为了健康，有时候我们可以不吃。 Saudara, zaman PL itu banyak sekali aturan-aturannya. 我们知道在就业的时候，很多它的律例，
aturan-aturan di dalam ibadah yang memang menciptakan sebuah tembok, penyekatan dan akses yang begitu sulit. 所以在旧约的许多敬拜的这个律例，产生了一个很隔膜一个道墙。 Kalau orang mau datang kepada Allah itu mesti melalui imam. 所以你要来到神面前，你要经过祭司。 Maka mungkin pada waktu itu banyak orang bertanya. 所以很多人可能产生疑问。 Ya ini kita bisa bayangkan saja saudara. 我们可能会想到吧， Mungkin ada yang bertanya sampai kapan aturan ini akan berlaku? 要到什么时候这些律例， Sampai kapan ini akan berakhir? 什么时候结束？ Menurut saudara sampai kapan? 按照弟兄姐妹认为，到什么时候呢？ Kalau kita perhatikan saudara, 这是我们注意看的话， akses ini terbuka itu adalah ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. 通道被打通，就是当主耶稣死在十字架上。 Ketika Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. 当主耶稣把自己献上，成为无瑕疵的献祭的时候，在神面前。 Ketika Tuhan Yesus itu mati, saudara, tabir bait Allah itu menjadi terbelah. 当主耶稣为我们而死的时候，在这圣所的圣所帐幕就被打开。 Penyekatan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di situ ada tabir, itu terbelah menjadi dua. 所以在圣所与这圣所的这个各幕的这个幕被打开。 Dan terbelahnya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. 打开的时候不是从下面往上来，是从上面往下。 Jadi Tuhan sendiri yang langsung membuka penyekatan itu, saudara. 所以神自己把这个各幕把它打开， Sehingga setiap orang itu bisa datang beribadah kepada Allah melalui Kristus, imam besar kita. 好像每一个人能够来到神面前敬拜神，借着我们大祭司耶稣基督。 Saudara, ini prinsip penting di dalam ibadah kita, 这 saudara. 是在崇拜中一个很重要的原则。 Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan karena Kristus, saudara. 今天我们能够这次来到神面前敬拜，是因着耶稣基督。 Hari ini kita bisa melayani Tuhan secara langsung karena Kristus telah menjadi jalan bagi kita. 今天我们能够直接的侍奉神，因为基督已经为我们打通了这条路。 Hari ini kita bisa dibebaskan dari segala dosa-dosa kita karena Kristus telah menjadi sebuah persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. 今天我们可以在最终得着自由，是因着基督已经为我们死赎清我们的罪。 Saudara, kita mendapat sebuah anugerah yang begitu besar sekali. 我们今天会得着这个莫大的恩典。 Kristus yang kita kenal itu adalah imam besar yang melampaui semua imam-imam besar yang ada di dalam perjanjian lama. 基督是一位大祭司，超越所有在旧约的祭司与大祭 Apa 司。 yang dikerjakannya itu melampaui semua peristiwa yang terjadi di dalam PL. 主所做的超越了在旧约所进行所发生的一些事。 Kalau di dalam PL kita hanya melihat bayang-bayang saja. 就是在旧约我们所看见的都是影儿， Tetapi di dalam PB ini kita melihat yang sebenarnya, saudara. 但是在新约我们已经看见它的真相。 Jadi di dalam Kristus itulah yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh, yang hakikatnya itu, 所 saudara. 以在基督耶稣里面，就是它的真相最基本的。 Jadi korban Kristus ini yang sungguh-sungguh membersihkan hati kita, menguduskan kita dan melayakkan kita. 所以今天基督的宝血已经洗净了我们的良心，我们的罪，叫我们得着洁净。 Saudara, ini sesuatu yang harus kita pegang penuh di dalam iman kita kepada 这是 Tuhan. 在我们信仰上我们要抓住的。 Di dalam ayat 11 dikatakan, 在十一节告诉我们， tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. 但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。 Kristus inilah telah masuk ke dalam ruang yang maha kudus. 基督耶稣已经进入了至圣所。 Karena dia itu disebut sebagai Kristus. Kristus artinya yang diurapi. 基督的意思就是被高抹的， Dia sudah diurapi sebagai imam besar. 他被高抹成为大祭司， Karena dia imam besar, maka dia bisa layak masuk ke dalam ruang maha kudus. 因为他是大祭司，他配得进到至圣所。 Tetapi dia masuk bukan di dalam buatan tangan manusia. 但他进去里面不是在人手所造的这些， Semua pekerjaannya itu melampaui di dalam perjanjian lama.
因为他所做的一切都超越了旧约所履行的。 Dan saudara, di sana dikatakan apa yang dikerjakan oleh Kristus. 在这里我们看见基督做了什么。 Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 那么他已经进入了，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造，也不是束缚之世界的。 Saudara, yang lebih sempurna itu menunjukkan kepada sorga, saudara. 所以在这里所描写的完美的就是天堂。 Kita melihat satu ayat yaitu Ibrani 9 ayat 24. 我们看在希伯来书9章24节， Di situ dikatakan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 24节告诉我们，因为基督并不是进了人手所造的圣所，只不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。 Kalau Imam PL masuk ke dalam kemah buatan tangan manusia, tapi Kristus masuk ke dalam sorga sendiri, saudara. 就是祭司是进到圣所，是人手所造的，但是基督直接进到天堂。 Sehingga orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti juga akan masuk di dalam sorga itu. 所以每一个相信耶稣基督的人，一定进到天堂。 Ini bukan bayangan, tetapi ini adalah hakikat yang sebenarnya. 这不是影儿，乃是真相。 Kemudian kalau kita perhatikan bahwa Imam PL itu hanya 1 kali setahun masuk dalam ruang Maha Kudus. 这是我们看见大祭司在旧约只是1年1次进至圣所。 Tetapi Yesus dikatakan hanya masuk 1 kali untuk selama-lamanya. 但是圣经告诉我们，耶稣基督他一次进去永远有效。 Saudara, di dalam ayat 12 dikatakan, 在10节告诉我们， dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. 在这里告诉我们，他这一次进入圣所 Hanya 1 kali, saudara. 只有一次。 Kenapa hanya 1 kali? 为什么只需要一次？ Persembahannya itu adalah persembahan yang tak bercacat. 因为他所献上的祭是无瑕疵的祭， Ini adalah persembahan yang sempurna. 这是完全完美的祭物， Ini adalah sebuah korban yang harum, yang sangat disukai dan dikenan oleh Allah. 这是讨神喜悦的馨香的祭。 Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 di situ dikatakan bahwa persembahan tubuh Kristus itu adalah persembahan yang harum bagi Allah. 在以弗所书4章2节告诉我们，基督耶稣所献上的是完美的馨香讨神喜悦 Itu 的祭， sebuah persembahan yang tidak bercacat. 是无瑕疵的祭。 Kita bersyukur punya Kristus yang luar 我 biasa. 们感谢神，我们有这么奇特的神。 Kita 耶稣基督 melihat dirinya sebagai sebuah persembahan korban yang sempurna di hadapan Tuhan. 因为我们的主已经献上自己，成为一个完美无瑕疵的祭献给神。 Oleh pengorbanannya inilah akhirnya kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan, saudara. 因着基督的献上，我们配得来到神面 Ini 前。 adalah anugerah yang begitu besar untuk setiap kita orang berdosa. 这是神给我们罪人极大的恩典。 Di dalam kalimat berikutnya dia katakan bahwa waktu Yesus masuk, dia bukan membawa darah domba jantan dan juga membawa darah lembu jantan, saudara. 圣经告诉我们说，当主耶稣进入至圣所的时候，不用山羊和牛犊的血， Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. 乃用自己的血。 Ini berbeda, saudara. 我们看他的不一样。 Orang-orang PL khususnya imam-imam itu membawa darah domba lembu. 我们知道这些祭司在就业的时候，他带的都是牛羊的血， Tetapi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri. 但是耶稣基督带自己的血， Sehingga itu akhirnya mendapatkan kelepasan yang kekal. 以致叫我们可以得着释放。 Bukan Kristusnya yang dapat kelepasan di sini, tetapi kitanya yang dapat kelepasan yang kekal. 不是基督得着释放，乃是叫我们世人得着释放。 Jadi penebusan yang kekal itu benar-benar terjadi bagi manusia, saudara. 所以神救赎的恩典，永恒的救赎，在人的身上被实现了。 Saudara, ini sebuah keajaiban yang luar biasa. 这是很奇妙的这个 Ketika 事实。
Ketika kita merenungkan perbuatan Kristus ini, 当我们回想基督为我们所做的， harusnya kita lebih kagum dan lebih bersyukur kepada Dia. 我们应当活在感恩与赞美里， Karena oleh darahnya yang kudus itu akhirnya kita benar-benar dikuduskan. Saudara. 因为借着基督的血，让我们真正得着成圣。 Saudara, di dalam ayat 13 dikatakan, 13节告诉我们， jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 就山羊红和公牛的血，并母牛肚的灰，撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。 Perhatikan ayat 14. 14节， Betapa lebihnya darah Kristus 何况基督的血， yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. 何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。 Sebagai persembahan yang tak bercacat. 它是一个无瑕疵的献祭。 Perhatikan saudara. 注意， Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉乃永生神吗？ Karena pengorbanan dari Kristus itu, 因为基督的牺牲， akhirnya kita bisa dilayakkan. 我们可以配得， Hati nurani kita benar-benar dapat dibersihkan. 我们的良心被洁净， Hidup kita benar-benar bisa ditransformasi. 我们的生命被改变， Karena persembahan yang tidak bercacat itu, 是因为基督耶稣无瑕疵的献 kita 上。 akhirnya bisa beribadah kepada Allah. 以接下去我们可以敬拜神。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱主内弟兄姐妹， Kalau Kristus telah mempersembahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan yang tak bercacat. 就是基督已经把自己献上，成为无瑕疵的祭物。 Satu pertanyaan untuk kita hari ini. 一个问题， Apa yang kita mau persembahkan buat Kristus? 我们今天要把什么献给神？ Kristus telah mempersembahkan dirinya buat kita. 基督已经把他自己奉献出来， Dia telah menjadi sebuah persembahan yang tidak bercacat di hadapan Allah. 他已经成为一个无瑕疵的祭物，献在神的面前。 Dan karyanya itu telah kita alami, saudara. 我们已经经历了他的作为， Lalu apa yang kita persembahkan kepada Dia? 今天我们要把什么献给神？ Apakah cukup hanya dengan uang kita? 是不是我们的金钱足够吗？ Apakah cukup hanya dengan kita hadir dalam ibadah seperti ini? 或者我们来到神面前敬拜已经够了？ Apakah cukup hanya bagian-bagian tertentu dari hidup kita? 或者我们人生中的某部分献给神已经足够了？ Kristus sudah memberikan segalanya buat kita, saudara. 基督已经把他所有的一切献上， Dia telah menjadi sebuah persembahan yang tidak bercacat di hadapan Allah. 他已经把自己无瑕疵的这个祭成为一个祭献给神。 Sebagai umat Tuhan, 我们身为神的子 apa 民， yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? 我们要把什么献给神？ Apa yang saudara mau persembahkan? 你要把什么献给神？ Saudara, saya baca satu ayat. 我读了一段经文， Kiranya ayat ini boleh menggerakkan hati kita. 但愿这段经文会感动我们， Karena bukan hanya uang kita, saudara. 因为不单单我们的金钱， Bukan hanya bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. 不单单在我们人生中某种部分， Tetapi sesungguhnya seluruh hidup kita itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. 但是神要我们把我们所有的一切，我们的人生献给神。 Mari buka Alkitab kita masing-masing. 我们翻开圣经， Roma 12 ayat 1. 罗马书12章第1节。 Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Saudara yang ada di rumah silakan membukanya. 罗马书12章第1节，我们一起开声来念。 Kita akan baca secara bersama-sama. 我们一起开声来念。 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah yang perlu kita lakukan bagi Tuhan kita. 这是我们身为基督徒要做到的。 Kita perlu mempersembahkan hidup kita. 我们要把我们的一生献给神。
Persembahan hidup inilah yang paling disukai oleh Tuhan. 这是神所喜悦的祭物。 Bukan Tuhan tidak sayang dengan apa yang kita beri kepada Dia. 不是神不喜欢我们所给的某种部分， Mungkin itu harta kita. 可能我们的金钱， Tetapi yang Tuhan minta, 但是神所要的， seluruh hidup kita, 要把我们的生命献上， seluruh pikiran kita, 我们所有的思想， seluruh hati kita ini, 我们全心 kita persembahkan untuk Dia. 献给神。 Itulah persembahan yang dikenan oleh Allah. 这是神所喜悦的祭物， Dan itulah ibadah kita yang sejati. 这也是我们完全的献上。 Saudara, waktu kita melihat Kristus ini, 当我们看基督， Dia sudah membuka jalan begitu besar buat kita. 他已经为我们敞开了这条路。 Dalam pembacaan pertanggapan tadi itu sangat bagus sekali, saudara. 刚才所读的起因经文， Saya mencoba mengkaitkannya dengan firman Tuhan hari ini. 我把起因经文关联在我所讲 Jadi 的 di sini 道。 dikatakan, saudara, 这里 ya. 告诉我们， Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, saudara, ya. 弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入到圣所。 Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。 Ayat 20 dikatakan, 20节， karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 是记住他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。 Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 这幔子就是他的身体，又有一位大祭司治理神的家。 Saudara, ini yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. 这是基督为我们所做的。 Maka ayat 22, saudara, 22节 menasihatkan kita luar biasa. 提醒我们， Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 并我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神的面前。 Di dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 23节要坚守我们所承认的指望，不致摇动。 Dan di ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 24节又彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Lalu di dalam ayat 25 sekali lagi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 25节，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此相劝勉，既知道那日子降临，就更当如此。 Saudara, inilah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. 这是献给神的人生。 Hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan akan melakukan hal-hal ini. 我们献上自己给神，我们一定做神所要我们做的。 Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, kita tidak akan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. 当我们献我们生命给神，我们不会停止聚会， Justru kita akan makin lebih giat dalam ibadah kita kepada Allah. 乃是叫我们更加的积极在于聚会里面。 Itulah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. 这是献上生命给神的基督徒。 Hidup yang dipersembahkan kepada Allah akan terus memperhatikan, akan terus mendorong dan mengasihi orang lain. 当我们献上生命给神，我们会关怀、关心别人。 Hidup yang dipersembahkan kepada Allah akan terus menaruh pengharapannya di dalam Kristus yang mengasihi kita. 我们会把我们的盼望寄托在爱我们的神身上。 Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. 但愿神的话语今天可以激励我们。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头， Kita merenungkan sejenak firman ini. 我们用短短的时间思想神的话。 Dan hari ini pas kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. 今天我们要举行这个
圣餐， Sejenak kita mari boleh refleksi. 我们再次反省。 Roti ini melambangkan tubuh Kristus. 饼代表主的身体， Dan anggur itu melambangkan darah Kristus. 还有主的血。 Ini menunjukkan bahwa Kristus benar-benar telah menjadi sebuah persembahan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. 这样我们可以看见主所献上的是那无瑕疵的摆上。 Dan hari ini kita diundang bukan hanya saja menikmati anugerah Tuhan ini. 今天神邀请我们，不单单要享受神的恩典， Tetapi kita juga dipanggil untuk bersyukur kepada Kristus. 神召我们也要我们向他献上感恩。 Wujud syukur itu akan nyata ketika kita memberikan hidup kita kepada Dia. 我们表达我们的感恩，当我们知道怎样把生命摆上给神。 Wujud syukur itu akan nyata ketika kita lebih lagi dalam beribadah melayani Dia. 我们的感恩成为现实，当我们能够来到神面前敬拜他、侍奉他。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱主内弟兄姐妹， renungkanlah bahwa kita bisa beribadah hari ini karena darah Kristus yang telah tercurah ini. 我们要好好思考，当我们能够来到面前敬拜，是因着主的宝血 Kita 流 bisa 出。 berkumpul hari ini karena Kristus yang sudah mati berkorban bagi kita. 我们今天可以继续在这个地方，因为耶稣基督已经为我们而死，牺牲了他自 Maka 己。 tidak ada alasan yang lain engkau boleh giat, engkau boleh memberi hidupmu hanya oleh karena Kristus yang sudah berkorban bagi kita. 所以没有理由我们不把自己献上给基督耶稣为我们付出。 Maka firman Tuhan hari ini mengundang setiap kita, saudara-saudara. 所以今天神的话邀请每一个人， Mari kita pandang salib Kristus itu. 让我们仰望基督的十字架， Mari kita lihat Kristus itu sekali lagi. 让我们再仰望我们的基督， Mari kita lihat anggur dan roti itu yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. 让我们看基督的饼和杯是代表基督的身体。 Oleh karena Kristus inilah kita dipanggil untuk lebih lagi memberi hidup kita bagi Dia. 因着耶稣基督召我们，让我们可以更加为他而活。 Mungkin engkau akan berkorban. 可能你愿意牺牲， Mungkin engkau akan bayar harga lebih besar. 你愿意付出更大的代价。 Tetapi ingatlah Kristus telah bayar harga lebih besar dari kita. 但是你要记得，基督已经为你付出更大的代 Mungkin 价。 engkau akan dianiaya atau mendapat berbagai macam fitnah. 可能你受逼迫，你被人侮辱， Tetapi ingat Kristus telah berkorban bagi kita. 但是你要记得，基督已经为你付出一切。 Dan Dia mengundang setiap kita 他邀请我们每一个人， untuk kita boleh mempersembahkan hidup kita bagi 让我们 Dia. 可以把自己献上给他。 Hari ini saya mengundang setiap kita 邀请弟兄姐妹， melalui firman Tuhan pada hari ini, 借着神的话语， melalui perjamuan kudus yang akan kita ambil ini. 借着今天的圣餐礼， Mari saudara-saudara, 让我们 persembahkanlah hidupmu sekali lagi kepada Tuhan. 愿意把自己献上给神， Perbaharuilah hatimu di hadapan Tuhan. 在神面前更新我们的心， Perbaharuilah hatimu. 更新我们的心， Buanglah hati yang lama itu. 丢弃我们的老我， Minta hati yang baru dari Tuhan. 求神给我们新的一颗心， Minta komitmen yang baru dari Tuhan. 让我们可以愿意委身在神 Minta 面 Tuhan 前。 Yesus mengasihi engkau. 求神爱我们。 Hari ini Dia berfirman. 今天他告诉我们， Dia telah menjadi pembuka jalan bagi kita. 他已经我们打开了这条路， Dia telah menjadi imam besar agung kita. 他已经为我们成为大祭司， Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. 他感受到我们的软弱， Dia siap menolong kita. 他愿意帮助我们， Mari kita melangkah bersama Dia. 让我们开启我们的步骤，跟随他， Dia akan memimpin kita. 他会引导我们。 Percaya pimpinannya akan mendatangkan berkat dan kekuatan buat kita. 相信他的引导能够带给我们力量、恩典。